Terima kasih Syarizam di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Lebih banyak rumah mampu milik akan dibina di negeri ini. Projek perumahan tersebut sedang giat diusahakan kerajaan negeri dan persekutuan bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri termasuk mangsa kebakaran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, pemaju swasta juga digalak membina rumah mampu milik bagi membantu golongan tersebut. Kerajaan sedang dan akan memberi tumpuan kepada mencukupkan perumahan ini, perumahan rakyat PBR ni. Saya di Putatan ada mendapat lebih kurang 1,000 dan daripada pelbagai pihak juga, dari perumahan negara, dari Prima, dan ada juga bantuan untuk rakyat yang tergolong dalam rakyat termiskin, diberi bantuan rumah percuma juga. Datu Yahya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Petagas ditemui RTM selepas melawat dan menyampaikan bantuan wang tunai, pakaian serta beras kepada 22 buah keluarga dari Kampung Pituru 2 Lokawi yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Dewan Serbaguna Taman Lokawi, Putatan. Terdahulu, Datu Yahya turut melawat 13 buah rumah di bawah program bantuan rumah PBR di Kampung Pasir Putih, Putatan yang siap pada Oktober 2016. Rumah tersebut yang melibatkan kos RM50,000 sebuah diserah kepada keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran dan setinggan. Beliau turut melawat projek pembinaan Masjid Kampung Lokawi Baru Putatan. Masjid bernilai RM1.5 juta yang dibiayai Jabatan Perdana Menteri berkenaan dijangka siap pada Julai tahun depan. Beliau turut melawat projek pembesaran Jalan Survey Putatan yang dibiayai Jabatan Ketua Menteri dan dijangka siap hujung tahun ini bagi mengurangkan kesesakan di kawasan itu. Kejayaan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya OKU 2016 hingga 2022 bergantung kepada kerjasama pelbagai pihak seperti agensi kerajaan dan swasta serta badan bukan kerajaan NGO yang mewakili kepentingan OKU. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan kerjasama itu membolehkan semua pihak pelaksana dan yang berkepentingan berkongsi pelbagai sumber seperti keuangan maupun kepakaran dalam usaha memperkasakan OKU berasaskan pelan tindakan tersebut. Sehubungan itu, beliau menyarankan semua pihak berkepentingan mempraktikkan strategi kerjasama pelbagai sektor dan pendekatan trek berkembar dalam rangka melaksana dan menilai program-program pembangunan masyarakat yang melibatkan OKU. Beliau berucap merasmikan penutupan program Jerayawara Pelan Tindakan OKU 2016-2022 negeri Sabah di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sabah merupakan destinasi terakhir bagi program tersebut yang telah menjelajah ke 4 buah zon di Semenanjung bagi mempromosikan pelan tindakan OKU. Kempen pendaftaran OKU juga turut diadakan serentak dengan program itu bagi menggalakkan mereka berdaftar sebagai OKU untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan agensi kerajaan dan swasta. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Ahmad Ayed dalam ucapannya menyatakan kementeriannya akan meneruskan kempen pendaftaran orang kurang upaya OKU. Setakat 30 November 2016, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah telah mendaftarkan seramai 26,230 OKU. Daripada jumlah itu, 10,703 orang kategori masalah pembelajaran, 7,249 orang kategori fizikal, 2,461 orang kategori penglihatan, 2,241 orang kategori pendengaran, 1,940 orang kategori mental, 1,502 orang kategori pelbagai dan 225 orang kategori pertuturan. Menurut Datuk Jainab, kempen ini bagi menggalakkan golongan berkenaan yang belum berdaftar untuk mendaftar sekaligus membolehkan mereka menikmati kemudahan disediakan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Teks ucapan beliau dibacakan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Muhammad Nur Wahab.
Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan memberi tumpuan kepada 6 lagi kawasan panas penyalahgunaan dadah di Sabah pada tahun depan. Sebelum ini, 178 kawasan panas penyalahgunaan dadah dikesan di seluruh negara, termasuk 7 kawasan di Sabah seperti di Tawau, Keningau, Sandakan dan Beaufort. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Haji Izzar Abdul Talib, sejak April 2016, AADK giat melaksanakan program perangi dadah habis-habisan. Beliau menyatakan demikian dalam kempen perangi dadah habis-habisan dan pelancaran Community Empowerment peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kempen ini dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Datuk Haji Izzar menyatakan program pengupayaan komuniti dapat menjadi medan terbaik untuk membentuk pasukan terdiri daripada rakyat di peringkat akar umbi dan pemimpin setempat untuk bekerjasama memerangi penyalahgunaan dadah secara serius. Kira-kira 958 peneroka dari 9 rancangan wilayah pantai timur Sabah menerima allowance sara hidup menerusi program tanaman semula kelapa sawit Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS tahun ini. Mereka menerima allowance RM800 setiap seorang bagi tempoh 5 tahun membabitkan peruntukan RM7 juta. Peneroka terlibat dari Sungai Manila, Ulu Dusun, Suan Lamba, Silabukan, Lor Malong, Apas Balong, Blok 31, Serudong dan Merotai. Menurut pengerusi LKTNS, Datuk Seri Panglima Rahim Ismail, pemberian allowance itu bagi meringankan beban peneroka yang kehilangan sumber pendapatan sepanjang tempoh tanaman semula sehingga pokok mengeluarkan hasil. Beliau berucap dalam Majlis Mesra Pemimpin LKTNS dan peneroka di Kampung Renjangan Batu 22, Tawau. Datuk Rahim berkata LKTNS mendapat peruntukan besar dari Kerajaan Persekutuan untuk membiayai program pembangunan tanah seperti program pembangunan tanah Gran Komunal dan projek pekebun kecil terancang. Peruntukan itu turut membolehkan LKTNS memberi bantuan kepada aktiviti ekonomi tambahan AET kepada generasi kedua peneroka mengusahakan pelbagai aktiviti sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Awam negeri disaran menghulurkan sumbangan kepada tabung veteran Angkatan Tentera Negeri Sabah sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan pejuang negara. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Datuk Joseph Guntavid berkata sumbangan dan bantuan tersebut dapat mengurangkan beban golongan veteran tentera terutama yang dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU. Kita berharap pada masa akan datang juga semua agensi kerajaan negeri dapat terus membantu pahlawan, tabung pahlawan inilah ya, yang antaranya bertujuan untuk membantu kebajikan angkatan bekas angkatan tentera kita di Sabah ini ya, terutamanya mereka yang terlibat mempertahankan negara pada masa lalu ya, sebelum dan selepas merdeka. Datuk Joseph bercakap kepada RTM selepas Majlis Penyerahan Kutipan Hari Pahlawan KHP Negeri Sabah berjumlah lebih RM9,000 kepada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sabah di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sementara itu, Yang di-Pertua PVATM Sabah Zaman Bayang melahirkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua penjawat awam negeri yang menghulurkan sumbangan sempena Kutipan Hari Pahlawan tersebut. Pameran 40 hasil karyawan lukisan berbentuk ekspresi dari Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF Kota Kinabalu bertempat di lobi tersebut, bukti keupayaan anak tempatan dalam menghasilkan cabang seni tersebut sekaligus meningkatkan lagi martabat anak seni tempatan di mata dunia. Pameran lebih seminggu ini yang bertemakan Disappearing Forest, Warming Climate dan Rising Oceans dihasilkan 14 pengkarya UCFS dengan teknik gestural abstraction yang mengimbau kembali teknik yang pernah popular pada sekitar tahun 1940-an sehingga 1960-an itu.
Projek UCFS ini di bawah seliaan seorang artis profesional dan karyawan terkenal tanah air, Tuan Syed Bakar Syed Salim dari Kuala Lumpur. This gallery here, I think, has got great potential. And I think this is the one gallery, I think, where you get the sense that the artists involved are Sabahans. I mean, there is no mix of works by different people from here. This is a real Sabahan genuine art. Sementara itu, para pengkarya yang ditemui turut berkongsi pendapat mereka mengenai cabang seni ini. Sebelumnya kita buat yang realis, kita mencoba untuk buat yang abstrak, ekspresionis, ya. Jadi ini kita lebih bebas berkarya, lebih bebas lah. Tidak, kalau realis kita macam terkurung, kita buat yang kita mencoba melampiaskan ekspresi yang betul-betul. Biasanya kalau abstrak ini dia punya harga lebih tinggi dari macam painting realistik lah. Sebab dia realistik, dia macam contohnya kita letak burung di sini, sampai bila-bila dia tetap ada di situ juga. Orang tidak tertanya-tanya apa yang kita cuma sampaikan dari painting realistik, sebab kita nampak sudah tahu. Berbanding dengan abstrak, dia banyak penceritaan dia yang ada di situ. Kalau dulu kita tengok art ni macam karya agak susah untuk dijual sebab dulu dia tidak publish. Berbanding sekarang kita tengok macam media, sekarang kita ada Facebook, Twitter semua kan. Jadi melalui media sosial pun sekarang kita boleh jual painting kepada korporat, hotel. Naib Chancellor UCSF, Profesor Datuk Dr. Ghazali Ismail dalam ucapan ringkas pula memberitahu, pameran ini secara tidak langsung turut mempamerkan kebolehan para pengkarya seni tempatan, menganjurkan pameran yang berbentuk pendidikan untuk tatapan penduduk negeri ini dan pelancong luar. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan diadakan pelancaran pembukaan Kota Belud Trail dan pelepasan kumpulan pendaki laluan berkenaan di Timpohon Gate Taman Kinabalu. Manakala pada pukul 8 pagi ini juga akan berlangsung majlis tamat latihan dan penutupan kursus Sijil Sains Kebombaan KSSK Siri 1 2016 bertempat di Perkarangan Padang Kawat, Akademik Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, Jalan Sepanggar, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 9 pagi pula diadakan majlis sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Negeri Sabah tahun 2016 di Auditorium Sabah, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Kota Kinabalu. Pada pukul 9 pagi ini juga berlangsung flag off dan pembukaan jalan persimpangan bertingkat Jalan Lintas Kolam oleh Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita N7 dari Sabah pada pagi ini. Kembali kepada Syarizam di Angkasa Puri. Silakan.